Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini, cikgu akan berkongsi lagi berkaitan dengan tajuk Sejarah Tingkatan 5, Bab 9, iaitu Dasar Luar Malaysia. Jom kita belajar sejarah bersama dengan Cikgu Ida. Subtajuk yang akan cikgu kongsikan hari ini ialah berkaitan dengan tajuk 9.1 Latar Belakang Dasar Luar Negara. Tajuk 9.2 Asas Penggubalan Dasar Luar. Standard pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah pelajar dapat memerihalkan latar belakang dasar luar Malaysia. Kedua, pelajar dapat menjelaskan asas penggubalan dasar luar negara. Tajuk 9.1 Latar belakang dasar luar negara. Untuk makluman semua pelajar, dasar luar negara kita telah bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka hinggalah negara kita mencapai kemerdekaan. Terdapat 4 kronologi yang merujuk kepada penggubalan pelaksanaan dasar luar negara, iaitu pertama, bermula dengan hubungan luar sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu bermula dengan kerajaan-kerajaan alam Melayu, iaitu kerajaan Pan An, kerajaan Langkah Sukar dan kerajaan Citu yang telah mengadakan hubungan diplomatik dan menghantar utusan ke negara China, iaitu pada 424 Masihi, seterusnya pada 523 Masihi dan yang terakhir kerajaan Citu pada 608 Masihi. Seterusnya, kronologi yang kedua ialah berlaku semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu telah wujudnya juga kerajaan di rantau dan luar alam Melayu pada abad ke-15 dan abad ke-16. Terdapat 2 bentuk hubungan di antara Kesultanan Melayu Melaka dengan negara-negara lain. Antaranya ialah pertama, dikenali sebagai bentuk diplomatik dan yang kedua ialah hubungan perdagangan. Hubungan diplomatik merujuk kepada hubungan dasar luar Kesultanan Melayu Melaka dengan negara China, Pulau Riau, Siam, Makassar, Pasai dan Turki. Manakala wujud hubungan perdagangan di antara Kesultanan Melayu Melaka dengan negara China, Hadramaut, Yaman, Pegu, Luzon, Gujarat, Coromandel, Bengal, Mesir, Parsi dan Turki. Secara kronologinya, ketika zaman Kerajaan British, hal ehwal luar negeri Melayu, negeri-negeri Selat, Sarawak dan Sabah dikawal oleh pejabat tanah jajahan British di London. Manakala kronologi yang terakhir ialah selepas kemerdekaan, negara kita telah menggubal dasar luar sendiri untuk menjaga kepentingan negara. Terdapat 2 aspek perkembangan dasar luar negara, iaitu bermula semasa pentadbiran Tuanku Abdul Rahman Putera Al-Haj, di mana dasar luar negara berbentuk pro-barat dan anti kepada negara-negara yang mengamalkan ideologi komunis. Manakala perkembangan yang kedua merujuk kepada semasa pentadbiran Tun Abdul Razak Husin, Malaysia lebih bersikap tidak memihak dan menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa mengira ideologi sama ada kapitalis ataupun komunis.
Seterusnya, kita lihat pula apakah kepentingan hubungan luar ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Terdapat 5 kepentingan hubungan luar. Yang pertama, Kesultanan Melayu Melaka mengadakan hubungan luar dengan negara lain untuk menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan. Yang kedua, dapat menjamin kemakmuran Melaka melalui hubungan perdagangan dengan negara lain. Kepentingan yang ketiga merujuk kepada mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan di Selat Melaka. Yang keempat ialah kepentingan untuk memperolehi perakuan tentang kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang terakhir, pentingnya hubungan luar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka adalah untuk membantu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam tanpa tentangan daripada mana-mana kuasa lain. Seterusnya, kita beralih kepada tajuk 9.2, Asas Penggubalan Dasar Luar. Makluman kepada semua pelajar. Dasar luar amat penting kepada negara kita Malaysia kerana ia mempengaruhi tindakan negara kita dalam menghadapi suasana perkembangan politik wilayah, serantau dan antarabangsa. Kejayaannya diukur dengan wujudnya hubungan berbaik-baik serta kerjasama dalam pelbagai bidang pada peringkat antarabangsa. Manakala pada tahun 1956, kerajaan menubuhkan Kementerian Hal Ehwal Luar dan telah diubah menjadi Kementerian Luar Negeri pada tahun 1966. Bangunan kementerian juga telah berpindah dari Wisma Putra, Bukit Petaling, Kuala Lumpur ke Wisma Putra, Precinct 2, Putrajaya. Wisma Putra memainkan peranan yang penting dalam menggubal dasar luar dan menjaga kepentingan nasional Malaysia di peringkat antarabangsa. Manakala Wisma Putra namanya diambil daripada sempurna nama Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai Menteri Luar Negeri yang pertama bagi negara kita. Kita lihat pula apakah matlamat penggubalan dasar luar bagi negara kita. Pertama adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kedua, untuk melindungi kepentingan nasional negara. Ketiga, untuk mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia. Keempat, memupuk hubungan baik dengan negara luar. Dan yang terakhir, menghadapi perkembangan serta cabaran politik, ekonomi dan sosial negara. Terdapat 4 faktor penggubalan dasar luar negara, iaitu ikatan sejarah, keperluan nasional, kepimpinan dan persekitaran luar. Kita lihat dulu faktor yang pertama, ikatan sejarah. Wujud ikatan sejarah antara negara kita dengan negara serantau dan antarabangsa dari aspek sejarah dan budaya. Hubungan dengan negara serantau seperti Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand termasuklah negara China dan India. Hubungan antarabangsa pula merujuk kepada negara Arab Saudi, Mesir, Yaman dan Turki yang dipengaruhi oleh ikatan keagamaan, iaitu agama Islam. Manakala selepas merdeka, negara telah menyertai pertubuhan Commonwealth, iaitu merujuk kepada hubungan dasar luar dengan
tanah jajahan British. Faktor yang kedua ialah keperluan nasional. Keperluan nasional adalah untuk memberikan keutamaan kepada kepentingan negara dari aspek menjaga kedaulatan dan dasar luar yang menguntungkan negara. Kedudukan negara kita yang strategik telah mempengaruhi dasar luar dengan negara serantau. Hubungan yang baik dengan negara luar juga membolehkan negara kita menjaga kebajikan rakyat kita di luar negara. Bagi menjaga kepentingan ekonomi dan keamanan, negara kita mengamalkan dasar luar yang bebas, berkecuali dan hubungan semua negara tanpa mengira ideologi. Faktor yang ketiga ialah faktor kepimpinan. Kita lihat faktor kepimpinan iaitu kebijaksanaan dan kebolehan seseorang pemimpin negara mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia. Pemimpin seharusnya lebih peka tentang perkembangan pada peringkat antarabangsa untuk menentukan hala tuju dasar luar negara. Pada tahun 1990-an, dasar luar negara telah menjalinkan hubungan dengan negara-negara yang membangun seperti negara Afrika dan negara di kepulauan di Pasifik Selatan. Faktor yang seterusnya ialah faktor persekitaran luar. Dasar luar juga berubah mengikut perubahan perkembangan politik, ekonomi dan sosial antarabangsa. Seperti ketika berlakunya Perang Dingin, dasar luar negara dilihat lebih kepada pro kerajaan barat, iaitu merujuk kepada negara-negara kapitalis, iaitu Amerika Syarikat dan Britain. Pada tahun 1970-an, dasar luar Malaysia telah berubah daripada pro barat kepada tidak memihak pada mana-mana kuasa. Itulah antara 4 faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar negara. Secara rumusannya, dasar luar negara telah wujud sejak zaman kerajaan-kerajaan Melayu sehinggalah selepas merdeka. Namun kedaulatan yang diperolehi melalui kemerdekaan membolehkan kita menggubal dasar luar negara kita. Selepas mencapai kemerdekaan, Malaysia mengubah dasar luar untuk memenuhi matlamat, menjaga kedaulatan negara serta bebas daripada campur tangan kuasa asing. Dasar berbaik-baik dengan semua negara membolehkan pandangan Malaysia dihormati oleh negara. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar dengan harapan pelajar dapat mengulang kaji tajuk 9.1 dan 9.2. Setakat itu saja perkongsian daripada cikgu dan cikgu ingin mengucapkan sekian terima kasih. Dan jangan lupa kita akan berkongsi lagi, cikgu akan berkongsi lagi untuk sesi yang seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel Sejarah Cikgu Ida supaya kita mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.